Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah, minggu ini kita telah pun masuk ke topik yang ketiga, iaitu penyediaan ucapan. Dan untuk maklumat semua, penyediaan ucapan merupakan elemen yang amat penting dalam pengucapan awam. Teks ucapan yang baik, penuh informasi, boleh memberi impak dan kesan positif terhadap audien. Jadi, sebagai seorang public speaker, kita perlulah mahir dan menguasai kaedah penyediaan ucapan ini. Jadi pada hari ini, saya akan kongsikan serba sedikit tips dan teknik penyediaan ucapan untuk panduan kita semua. Stay tuned. Okey, seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi, penyediaan ucapan adalah satu elemen yang amat penting dalam pengucapan awam. Penyediaan ucapan itu bermaksud seseorang public speaker itu perlu merangka apa yang ingin dimasukkan di dalam teks ucapannya. Jadi di sini, saya ingin tekankan bahawa untuk menghasilkan satu teks ucapan yang bagus, yang baik, perlu merangkumi 3 aspek utama, iaitu aspek permulaan, aspek isi ataupun konten dan juga aspek penutup. Okey, jadi yang pertama sekali kita perlu lihat aspek permulaan. Okey, aspek permulaan dalam penyediaan ucapan adalah perkara-perkara yang perlu seseorang public speaker itu masukkan dalam mereka punya teks ucapan. Pertama adalah ucapan salam, kedua adalah protokol sebutan dan yang ketiga adalah tarikan. Okey, jadi saya akan terangkan satu persatu elemen-elemen yang ada dalam aspek permulaan sesuatu ucapan. Okey? Okey, aspek permulaan bermaksud apa yang perlu seseorang public speaker itu masukkan pada pembukaan ataupun permulaan teks ucapannya. Okey? Jadi selalunya dalam apa-apa majlis sekalipun kita akan mulakan dengan ucapan salam. Okey? Bermaksud public speaker perlu memberi salam kepada tetamu yang hadir. Kalau majoriti audien you adalah orang Islam, jadi you akan mulakan dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai contoh. Dan jika sekiranya audien you terdiri daripada pelbagai kaum, ada Melayu, Cina, India dan sebagainya, mungkin you boleh mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada bla 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 bla. Okey, maksud kita kena ada ucapan Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera lah. Alright? Selamat sejahtera boleh, selamat petang boleh, selamat malam boleh. Boleh. Tak jadi masalah ya. Alright. Yang penting perlu ada ucapan salam sebagai permulaan ataupun pembukaan you punya public speaking. Alright. Dan lepas you dah beri salam, you kena susuli dengan kata-kata aluan iaitu protokol sebutan kepada you punya tetamu. Okay, that's why penting sebagai seorang public speaker untuk mengenal pasti siapa yang hadir pada majlis tersebut. Okay, contohnya, katakanlah you mahasiswa UiTM Cawangan Pahang. Okay, kampus Raup for example. Okay, you dijemput untuk menyampaikan syarahan bertajuk cabaran mahasiswa belajar secara online di era pandemik COVID-19. Okay, maknanya UiTM Raup ni, kampus Raup ni panggil you untuk sampaikan ceramah berkaitan dengan cabaran mahasiswa lah. Okay, cabaran mahasiswa belajar secara online di era pandemik COVID-19. Okay, jadi you tahu dah, okay, siapa you punya audien. Normally kalau di peringkat universiti ni, okay, selalunya yang akan hadir adalah rektor, kan, timbalan-timbalan rektor, penolong rektor, pensyarah-pensyarah dan juga pelajar-pelajar lah. Okay. Dan juga mungkin kita buka pada orang luar lah, okay, penduduk sekitar kawasan Raup for example. Okay. Jadi that's why bila you dah identify siapa you punya tetamu, okay, you kena menggunakan sebutan protokol atau protokol sebutan yang betul supaya kita address people accordingly lah. Okay. Itu nanti kita akan tengok kemudian. Alright, tapi saya akan bagi contoh sepintas lalu. Saya ulang balik. Okay, bagaimana caranya untuk seseorang public speaker itu memulakan pengucapan awamnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada yang berusaha, Profesor
Dr. Muhammad Ilham bin Adnan, Rektor UiTM Cawangan Pahang. Yang berusaha Dr. Nazirah binti Ramli, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademi. Yang berusaha Dr. Jazimin bin Zakaria, Peluluk Rektor UiTM Cawangan Pahang Kampus Raub. Doktor-doktor, tuan-tuan, puan-puan, cik dan seluruh hadirat yang saya hormati sekalian. Pada petang ini, saya, Rafiza binti Muhammad Noor, akan menyampaikan syarahan saya yang bertajuk cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa belajar secara online di era pandemik COVID-19. Itu contoh. Itu serba sedikit contoh permulaan. You can do better than this lah. Okay, I bagi contoh. Alright? So, I dah cover dua perkara lah, iaitu ucapan salam dan juga protokol sebutan. Kalau majlis tersebut dihadiri oleh pihak istana, katakanlah Yang di-Pertuan Agong datang, jadi sebutan tu mungkin yang mulia, kita kena tahu sebutan, protokol-protokol sebutan tetamu-tetamu yang hadir pada kita punya majlis. Okay? Okay, elemen seterusnya dalam aspek permulaan teks ucapan kita adalah elemen tarikan. Okay, so tarikan ni kita boleh mulakan dengan petikan-petikan ayat suci Al-Quran, sabda Nabi, atau kata-kata mutiara, okay, kata-kata mutiara, kata-kata cerdik pandai, kata-kata pujangga, okay, yang dirasakan sesuai, menarik untuk membuatkan kita punya audien terpaku dan terus mengikuti kita punya ceramah, syarahan dan sebagainya. Okay, so macam kata tadi, you boleh mulakan dengan firman Tuhan, nak gunakan sabda Nabi, pujangga terkenal ke, Obama mengatakan terpulang, mengikut you punya kreativiti. Okay, katakan contoh tadi soalan, katakanlah you student UiTM Kampus Raub, diminta untuk berkongsi ataupun menyampaikan syarahan berkaitan dengan cabaran mahasiswa belajar secara open distance learning ODL di era pandemik COVID-19. Okay, itu tajuknya. Jadi you boleh mulakan you punya pengucapan awam tu mungkin dengan firman Tuhan ataupun petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya yang kena dengan keadaan kita sekarang ni adalah, saya bacakan sedikit lah. Surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Okay, sekali lagi surah Al-Baqarah ayat 216. So, surah ini menunjukkan bahawa bila berlakunya COVID-19, memang kita tak suka. Secara literally ni kita memang tak suka. Okay? COVID-19 ni menyebabkan kita punya berlaku perubahan terhadap landscape kehidupan kita. Kita tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi bekerja, tak boleh belajar di kampus. Semuanya berubah. Dan kita memang tak suka keadaan ini. Okay? Tapi, dengan berada di rumah itu, sebenarnya dengan tempoh PKP itu, walaupun ianya adalah satu yang kita rasa sangat buruk, sangat teruk, disaster dan sebagainya, tapi itu adalah yang baik untuk kita. Mungkin ini adalah masanya untuk kita duduk rumah, bersama-sama dengan keluarga, menolong, membantu ibu kita, ayah kita di rumah, tolong jaga adik-adik kita, kita bersolat jemaah sebagai Muslim, bersolat berjemaah dengan keluarga. Mungkin masa yang ada tu kita boleh membanyakkan masa-masa yang banyak tu kita boleh luangkan untuk baca ayat Quran, belajar, mengaji dan sebagainya. So kita rasakan benda tu, COVID tu satu yang buruk, tapi sebenarnya ada hikmahnya. Ada kebaikannya untuk mereka-mereka yang mahu untuk merenung, muhasabah diri. Kadang-kadang kita punya pengetahuan tu terbatas. Allah juga yang maha mengetahui. That's why bila diturunkan COVID-19 tu adalah hikmahnya. Walaupun ianya kelihatan buruk, tapi sebenarnya ia juga adalah satu yang baik. Sebelum ni kita rasa kehidupan di luar tu seronok kan, bebas nak keluar sana sini. Boleh pergi mana-mana, boleh keluar rumah balik lewat dan sebagainya.
family kita pun tak pedulikan kita kan, so kata kau lah nak balik pukul berapa pun tak ada limitation. Dan sebenarnya itu sebenarnya menjauhkan kita daripada keluarga kita, menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada agama, kehidupan kita yang penuh dengan kelalaian itu. Okay? Jadi mungkin Allah turunkan musibah COVID-19 ni untuk kita sama-sama muhasabah diri, tengok sisi baiknya, okay? Barulah kita boleh berfikir secara tenang, rasional, dan sentiasa menjadi hamba ni yang bersyukur. Okay, jadi mungkin you boleh masukkan ayat itu untuk bagi tahu yang kita tak suka, kita sebagai student tak suka belajar secara online lah, sebab kita prefer datang ke kampus dengan kawan-kawan, ya, boleh belajar face to face dengan lecturer, tak suka online. Tapi bila itu berlaku, you kena adopt dan adapt. Lama-lama mungkin ada yang dah mula serasi, mungkin ada yang dah mula seronok belajar secara online. Masanya lebih fleksibel dan you boleh dekat dengan family, boleh bantu keluarga you dan sebagainya. Okay, so boleh masukkan, itu contohlah you boleh masukkan kata-kata hikmah, petikan ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Alright. Dan juga boleh juga dimulakan dengan cara anekdot. Anekdot ringkas. Anekdot tu lebih kurang macam ni lah. Dia macam bercerita sikit. Okay, dalam perjalanan saya ke sini tadi, saya terserempak dengan 2 tahun yang lalu saya pernah melalui bukit ini. You boleh guna anekdot kalau tajuk ceramah you tu sesuai. Okay, kalau tak sesuai, maybe you boleh gunalah petikan-petikan Al-Quran, kata-kata pujangga seperti yang saya nyatakan tadi lah. Alright. Okay, aspek permulaan pada awal slide tadi saya dah tunjukkan. Mula-mula kita kena mulakan dengan ucapan salam, sebutan protokol dan akhirnya tarikan. Betul? Sebenarnya, okay, dalam you merangka teks ucapan you, pada peringkat permulaan ataupun introduction ni, tidak semestinya kena ikut urutan lah. Okay, boleh jadi juga ada keadaannya, ada situasinya, you nak letak tarikan terlebih dahulu. Okay, boleh, tak jadi masalah. Okay, tarikan dulu, kemudian baru ucapan salam, kemudian baru penghormatan, boleh, tak jadi masalah. Okay, ikut kesesuaian you, ikut mana you selesa. Kita yang buat dia kan. Okay, so setengah public speaker dia suka mulakan dia punya ucapan, maknanya naik dia pentas tu, terus dia tanya soalan kepada audience. Contohnya, siapa hari ni? Okay, siapa hari ni dah tengok statistik COVID-19? Dia tanya. Jadi audience kata, saya 22,000 dan sebagainya. Dia tanya soalan dulu. Okay, kenapa tanya soalan? Mungkin itu gaya dia lah nak catch attention from audience dan sebagainya. Terpulang. Okay, you nak tanya soalan dulu, you nak gunakan tarikan dulu ke, nak bagi salam dulu ke, it's up to you. Alright? Yang penting itu adalah antara elemen yang you perlu masukkan dalam aspek permulaan. Okay? Dan setengah orang dia suka mulakan dengan pantun. Boleh, tak jadi masalah. Okay? Contohnya kalau kat sini, kalau roboh kota Melaka, papan Jawa saya dirikan. Kalau benar bagai dikata, jiwa dan raga saya korbankan. Ini mungkinlah ceramah itu, ceramah-ceramah patriotik sepada bulan kemerdekaan kan. So, you nak mulakan dengan pantun pun boleh. Okay? It's up to you. Tak ada rule yang kita katakan boleh dan tidak. Dia mengikut you punya kreativiti dan keselesaan you. Mana yang buat rasa confident, just go ahead lah. Okay? Yang penting ini adalah antara idea-idea untuk aspek permulaan penyajian pengucapan awam you. Okay? Okay, antara idea lain yang kita boleh lakukan pada aspek permulaan kita punya teks ucapan adalah dengan mewujudkan pertalian atau hubungan yang harmoni di antara hadirin yang hadir dengan topik ataupun ceramah yang ingin disampaikan. Okay? Jadi bermaksud di sini, public speaker itu cuba memberi hint, okay? Cuba memberitahu hadirin bahawa tindakan mereka hadir pada majlis tersebut adalah satu keputusan yang bijak. Kerana apa? Kerana beliau akan berkongsikan tips-tips dan teknik-teknik yang dilakukan, okay, untuk mengharungi cabaran belajar secara ODL di era pandemik COVID-19 dan dalam masa yang sama mengekalkan keputusan yang cemerlang. Mungkin kita boleh mulakan ayat, berdirinya saya di sini bukanlah untuk mengajar saudara-saudari mengenai cara bagaimana untuk
belajar secara ODL, tetapi saya ingin berkongsi pengalaman saya sendiri, apa yang saya lalui sepanjang tempoh ODL di era pandemik COVID-19 ini. Jadi di sini saya akan kongsikan beberapa tips yang saya rasakan insya-Allah jika diamalkan, saudara-saudari juga akan dapat manfaat yang bagus. Okey, jadi di situ you cuba nak kaitkanlah hubungan antara kehadiran mereka ke majlis tersebut, okey, dan apa yang mereka akan dapat pada akhir sesi itu nanti. Okey. Okey, seterusnya aspek tarikan yang kita boleh masukkan dalam permulaan ataupun introduction terhadap kita punya pengucapan awam adalah dari segi bentuk penghargaan, di mana seorang penceramah atau public speaker merakamkan penghargaannya kepada pihak penganjur yang sudi menjemput beliau untuk menyampaikan syarahan, ceramah dan sebagainya. Okey, antara contoh-contohnya kita boleh katakanlah izinkan saya merakamkan penghargaan kepada pihak UiTM Kampus Raub kerana menganjurkan majlis yang saya rasakan begitu baik sekali, okey, dan dapat memberi impak kepada para pelajar yang hadir pada hari ini. You boleh mulakan dengan penghargaan. Okey, dan ini juga you boleh masukkan, you boleh cakap awal-awal. You boleh mulakan you punya pengucapan awam, gunakan teknik ni juga sebelum you beri salam dan seterusnya. Okay, boleh. It can be, macam saya cakap tadi lah, you boleh gunakan tarikan dulu, baru nak bagi salam dan sebagainya. Alright? Atau mungkin dia katakan, saya merasa bertuah kerana dapat bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian pada webinar hari ini yang akan membincangkan topik bla 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 kan. So you boleh mulakan dengan aspek penghargaan. Boleh jadi, tak ada masalah ya. Okey, ini juga contohlah permulaan saya kita boleh go through. Ini juga dia lebih mengatakan ucapan penghargaan dia dan juga dia highlightkan objektif ceramah yang ingin disampaikan ya. So ini juga boleh dijadikan idea untuk you memulakan merangka you punya teks ucapan lah dalam bahagian aspek permulaan introduction ya. Okey, kemudian ini yang seperti saya nyatakan tadi lah. Okay. Ada juga caranya you nak mulakan majlis tu selain daripada terus bagi salam ataupun you nak mulakan tarikan terlebih dahulu, okay, dengan bertanya soalan, dengan ucapan penghargaan. You juga boleh mulakan you punya pengucapan awam tu dengan tayangan video. Okay. Katakan you katakanlah you samalah tajuk yang sama ya, berkaitan dengan cabaran ODL di era pandemik COVID-19 ni, mungkin you ada sediakan sedikit video ringkas macam mana ataupun macam mana rutin harian you belajar di rumah ya, dalam secara ODL dan sebagainya. Mungkin you record dulu, kita panggil apa, sedikitlah video montage, okay, macam mana keadaan seharian you di rumah, kena belajar, okay, and then kena buat kerja-kerja rumah, you nak bagi gambaran, okay, betapa mencabarnya kita ODL, betapa mencabarnya you nak belajar secara ODL dalam masa yang sama you berada di rumah, okay, ada banyak house chores yang you kena selesaikan. Jadi you tunjuk video tu beri gambaran yang jelas lah, dan mungkin hadirin yang melihat juga merasakan dia juga bersama macam you juga, okay, multitasking, belajar, jaga adik, kemas rumah. Kalau yang perempuan kena masak lagi ya. Yang lelaki pun kena juga, sebelum ni tak pernah suruh mak, tak pernah suruh sidai baju, now you kena sidai baju pula ya. Jadi benda-benda tu bila ada persamaan antara you dengan audience, dia akan menyebabkan wujudnya engagement, dan mereka akan lebih fokus dan lebih fokus dengan ucapan you nanti, sebab mereka berada dalam situasi yang sama dengan you. Okay, jadi you mungkin boleh bagi hadirin tonton terlebih dahulu video yang you sediakan. Okay, ataupun kalau you bagi ceramah, contoh dalam slide ni you bagi ceramah mengenai gempa bumi, mungkin you boleh tunjuklah gambar gempa bumi dan sebagainya kan. Jadi kita boleh sediakan video yang berkaitan dengan topik kita. Okay, itu akan menyebabkan kita punya presentation ataupun kita punya pengucapan awam tu menjadi lebih menarik. Okay, dan boleh menyebabkan awal-awal lagi you dah percaya attract you punya audience punya attention, dan insyaAllah sampai ke akhirnya mereka akan bersama-sama dengan you lah. Okay.